نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jalil, Tuan Imam, Tuan Bilal, para pimpinan masyarakat, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ruang dan peluang, dan alhamdulillah kita telah selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan alhamdulillah kita dapat meluangkan sedikit masa juga untuk mendengar sedikit perkongsian daripada saya. Moga-moga dengan perkongsian yang ringkas ini dapat memberikan manfaat terutamanya kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Baik, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita, yang mana kita akan meneruskan pengajian iaitu pembacaan dan juga syarahan ringkas daripada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28. Jadi pada tuan-tuan yang ada buku, mungkin ada buku, boleh lihat pada hadis yang ke-28. Baik. Hadis yang ke-28 ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ianya berkisar tentang untuk kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW di dalam hadis ini menggambarkan pada satu masa nanti, Nabi cerita pada zaman dia, tapi Nabi dah sebut dah, kalaulah kamu ni hidup, orang kata berumur panjang, dan kamu akan dapati, akan terdapat berlaku banyaknya khilaf, percanggahan ataupun perbalahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW telah memberikan satu kaedah ataupun dia memberikan satu guideline kepada kita. Orang kata macam SOP lah lebih kurang. Untuk kita, apabila kita berada, kalau kita nampak benda itu berlaku pada zaman kita, maka inilah yang step ataupun orang kata langkah-langkah yang perlu kita ambil. Baik, kita lihat hadis daripada An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. So ini adalah nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik, sedikit mengenai Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, kerana tidak banyak yang menceritakan tentang beliau radhiyallahu an, tetapi ada sedikit banyak juga yang menceritakan tentangnya. Antara yang disebutkan Al-Irbad ini adalah
min sigari sahabah, daripada kategori kalangan sahabat yang kecil. Maksudnya apa? Mungkin antaranya adalah ketika mana Nabi SAW hidup, dia ni kecil. Mungkin umur 10 tahun, mungkin belasan tahun. Macam dia ni mungkin budak pada waktu tersebut. Dan benda ini juga kalau kita boleh lihat, banyak di kalangan para sahabat sebenarnya dikategorikan sebagai sigar sahabah. Dan kadang-kadang saya pernah sebut juga pada kuliah sebelum ini. Dan ada juga di kalangan para sahabat yang disebut sebagai kibaru sahabah. Secara mudahnya kita kata ada sahabat yang senior, ada sahabat yang junior. Antara yang junior Ibn Abbas, Anas bin Malik. Jadi mereka ni kecil. Ketika mana Nabi SAW wafat pun ketika itu umur mereka baru 10, 9 tahun, mungkin belasan tahun. Dan termasuklah Al-Irbad. Kerana apa? Al-Irbad ini dia wafat pada tahun 75 Hijrah. Maknanya hidup dia lama. Sehingga kalau dilihat di dalam kitab terjemah disebutkan bahawa beliau radhiyallahu an hidup ketika mana zaman Khalifah Malik ibn Marwan. Dan beliau wafat pada tahun 75 Hijrah. Dan disebutkan juga, diriwayatkan bahawa beliau wafat di negara Syam ataupun Syria sekarang ini, di satu tempat yang dinamakan Homs. Jadi kalau tuan-tuan pernah ke Syria, kalau siapa pernah ke Syria, ke satu tempat nama dia Homs, di situ ada satu maqam yang mana dikatakan ataupun disebutkan oleh orang setempat bahawa di situ adalah tempat yang di mana disemadikan Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah ni juga daripada kalangan Ahli Suffah. So kita dah sebut juga sebelum ini. Ahli Suffah ni seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu an, iaitu seorang, maknanya mereka ini Islam, tetapi mereka ini hidup susah. Maknanya tidak ada harta, so tidak ada, maknanya keperluan yang tidak mencukupi. Bahkan Nabi SAW meletakkan satu tempat ataupun satu kawasan khas di belakang masjid, yang mana di kawasan itulah mereka duduk, yang mana dinamakan kawasan itu sebagai kawasan Ahli Suffah. Jadi Al-Irbad termasuk daripada kalangan tersebut. Itu sedikit. Dan hadis yang diriwayatkan oleh beliau juga tidak banyak. Dan salah satunya adalah hadis yang kita bacakan tadi. Dan hadis ini sangat-sangat penting untuk kita teliti dan juga kita ambil faedah bersama dengannya. Baik. Dalam hadis ini apa yang diriwayatkan oleh Irbad? Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kami. Mau'izatan wajilat minhal qulub. Yang mana peringatan tersebut telah menggetarkan hati-hati kami. Telah menggetarkan jantung hati kami. Wa zarafat minhal uyun. Bahkan ada setengah-setengahnya di kalangan, maksudnya ketika Nabi SAW memberikan peringatan tersebut sehingga mengalirkan air mata. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan kata para sahabat, mau'izah ini, peringatan ini adalah peringatan seolah-olah macam Nabi ini peringatan selamat tinggal. Benda tu sangat-sangat memberi kesan yang mendalam kepada para sahabat. Fa'ausina. Maka berikan wasiat kepada kami. Dan apa kata Nabi SAW? Mungkin pada tuan-tuan punya riwayat tu ada sedikit berbeza dengan apa yang saya sebutkan ini. Tetapi antaranya isinya samalah. Dan Nabi SAW menyebutkan, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku memberi wasiat kepada kamu semua dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-ta'ah. Dan kamu perlulah patuh dengar arahan daripada ketua, ulul amri. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Meskipun orang yang mengetuai kamu ataupun orang yang menjadi pemimpin di kalangan kamu itu adalah daripada golongan hamba. Ini pesan Nabi. Fa innahu man ya'ish minkum. Dan sekiranya ada daripada kalangan kamu yang hidup, fasayara ikhtilafan katsira. Maksudnya Nabi kata, kalaulah ada di kalangan para sahabat, kalangan kamu ini yang hidup, maknanya umurnya panjang, sempat melalui beberapa situasi dan sebagainya. Fasayara ikhtilafan katsira.
dan kamu akan melihat satu perselisihan yang sangat banyak dalam kehidupan tersebut. Dan apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, dan wajib ke atas kamu untuk kamu berpegang teguh ke atas sunnah aku, kata Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah-sunnah yang dibawa oleh para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajis, genggam, gigit dia dengan gigi geraham. Nak menunjukkan perlu pegang ataupun perlu imtisak dengan kuat sunnah Nabi SAW dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berjaga-jagalah kamu tentang muhdatsatil umur, perkara-perkara yang direka di dalam agama. Benda yang dibuat tanpa ada asas di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Kerana apa? Kerana setiap perkara yang diada-adakan itu, perkara bid'ah itu akan membawa kepada kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Tirmizi. Wa qala hadisun hasan sahih, maksudnya hadis ini siapa yang sebut? Imam At-Tirmizi, dia katakan hadis ini hasan sahih. Baik, saya nak sentuh sedikit tentang istilah-istilah secara ringkas yang disebutkan. Sebab kalau kita lihat dalam banyak-banyak hadis yang kita sebut, kalau diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, maka selalunya Al-Imam Tirmizi dia akan menghukumkan hadis tersebut. Dia akan letakkan hukum terhadap hadis tersebut. Maksudnya kita kata mudah, sama ada hadis itu sahih ataupun dhaif. Tapi perbahasan dia luas lah tuan-tuan. Tapi nak katakan Al-Imam Tirmizi ni antara metodologi dia, bila dia riwayatkan hadis, sebagai contoh dalam kitab dia ni Sunan At-Tirmizi ataupun disebut juga sebagai Jami' At-Tirmizi, maka dia akan kebanyakannya dia akan membawakan, dia akan kata wa qala Abu Isa. Selalu kalau tuan-tuan buka hadis dia akan sebut gitu. Hadis hasan sahih sebagai contoh. Abu Isa tu siapa? Al-Imam Tirmizi lah. Jadi ini metodologi para muhaddis, iaitu orang yang menyusun kitab-kitab hadis. Al-Imam Bukhari dan Muslim dengan cara dia yang tersendiri. Dia ada cara dia tersendiri. Dan imam-imam yang lain, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ibn Majah radhiyallahu anhum, mereka ini ada metodologi mereka dalam mereka menulis hadis itu sendiri. Jadi Al-Imam Tirmizi ini terkenal antaranya dengan dia memberikan hukum terhadap hadis tersebut, dan dia juga antara imam al-muhaddis yang mana dia memberikan istilah-istilah yang baru di dalam hadis. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini hadis hasan sahih. Kalau siapa yang kadang-kadang mungkin dia belajar dalam ilmu hadis, kadang-kadang kita dengar hadis ni hadza hadisu hasan, hadza hadisu sahih, hadis ni hasan, hadis ni sahih. Tapi Imam Tirmizi dia gabungkan sekali. Dia kata hadis ni hasan, hadis ni sahih juga. Jadi nak tahu benda tu, yang itu kita perlu belajarlah. Kita kena tahu apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Tirmizi. Dan kesemuanya ini Al-Imam Tirmizi dia ada sebutkan di dalam kitab kecil dia, Ilalut Tirmizi, ataupun disebut juga sebagai Ilal As-Saghir, iaitu sebuah kitab ilal yang menceritakan tentang metodologi dia, dan juga ada juga yang beliau sebutkan juga di dalam itu kenapa beliau menyebutkan begini. Maka itu perlukan kepada orang kata apa, satu ruang yang lain lah kalau kita nak bincangkan. Tetapi nak mengatakan bahawa metodologi Al-Imam Tirmizi dia terkadang dia memberikan hukum terhadap hadis tersebut. Dan kadang-kadang kita perlu faham apa yang disebutkan itu. Bila kata hadis hasan sahih, ada kadang-kadang dia kata gharib, dia kata hasan gharib dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada beberapa perkara yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Antaranya adalah bagaimana Nabi SAW terkadang dalam kehidupan baginda Nabi SAW, Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat. Dan apabila kita melihat, Nabi bukanlah selalu memberikan nasihat. Maksudnya setiap hari bagi nasihat, lepas solat bagi nasihat, tak. Nabi terkadang melakukannya, kadang-kadang selepas solat Jumaat, kadang-kadang waktu-waktu yang lain. Nak menunjukkan bahawa kepada kita ada beberapa perkara yang melibatkan, orang kata apa, peringatan ini, ianya kadang-kadang memerlukan masa.
Meskipun kita kata memang kita memerlukan peringatan setiap hari. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang setiap kali semayang, tuan-tuan, muka saya je bagi ceramah, tuan-tuan jemu tak? Jemu juga. Sebab apa? Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, ada disebutkan satu riwayat menceritakan tentang apa ni? Abdullah bin Mas'ud. Dia ni selalu beri ceramah. Maksudnya dia beri peringatan pada hari Khamis. Jadi setiap hari Khamis, dia akan bagi ceramah dia. Dia akan bagi peringatan, ingat Allah, tentang takwa, tentang apa, tentang ayat Al-Quran dan sebagainya. Dan para sahabat yang lain dan juga mungkin orang yang datang mendengarnya, dia kata, kami suka dengar kamu ni bercakap, Abdullah bin Mas'ud. Boleh tak kalau kau cakap tiap-tiap hari? Kami ni nak dengar sangat, sangat teringin sangat. Sebabnya, kalau nak tunggu hari Khamis, minggu depan baru kena tunggu. Macam bersambung minggu hadapan. Macam drama, macam tak habis. Kadang-kadang kita berasa tak seronok nak tengok. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia kata, aku kalau boleh nak buat benda tu. Tetapi ada perkara yang menyebabkan benda ini terhalang. Dia kata apa? Aku takut kalau kamu semua akan menjadi jemu dengan perkara tersebut. Kerana apa? Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahawa Nabi SAW juga dia tidak memberikan peringatan. Tiap-tiap hari nak orang kata nak berikan peringatan kepada para sahabat yang lain. Bahkan Nabi SAW itu seorang pemimpin, dia sibuk, dia ada benda lain, benda lagi yang dia nak kena buat. Jadi nak menunjukkan kadang-kadang peringatan yang kita berikan itu, meskipun kita katakan dalam peringatan yang seminggu sekali orang kata kadang-kadang. Tetapi antara yang disuruh ataupun antara yang dituntut dalam kita memberikan peringatan itu adalah balaghah, iaitu peringatan yang mana benda itu sampai kepada jantung hati orang yang nak mendengar tersebut. So itu adalah, ini skill yang perlu seseorang itu perlu dapat. Kita banyak menegur orang, betul tak tuan-tuan? Kita tegur anak kita, mungkin kita sebagai bos kita menegur anak-anak buah kita buat kerja. Tapi boleh jadi teguran yang kita berikan itu kadang-kadang mungkin bagi dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Selalunya kita nampak anak-anak lah kan. Banyak kali kita sebut bini, dia kadang buat tak tahu ya. Tetapi kadang-kadang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contoh, mungkin dengan susunan ayat kita, dengan masa yang tepat, dengan waktu yang sesuai, kadang-kadang benda yang kecil kita tegur ataupun kita berikan peringatan, ianya memberi kesan yang sangat mendalam dalam kehidupan seseorang. Tuan-tuan ingat kisah bagaimana taubatnya Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad ni adalah daripada kalangan salafus salih yang hebat. Kisahnya adalah beliau ini sebelum beliau mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ni adalah seorang perompak, qati'ut tariq, iaitu orang yang merompak di tengah-tengah jalan. Surprise, rompak orang, ada yang mungkin bunuh, ada yang mungkin pukul dan sebagainya. So Fudail bin Iyad ni adalah orang yang sebegitu. Sehinggalah pada satu hari, dia ada suka pada seorang perempuan. Dan bila dia suka perempuan tersebut, jadi dia ikut perempuan tersebut secara rahsia, secara sembunyi. Sehingga perempuan itu sampai ke rumah dia. Dan kemudian dia nak tahu juga apa yang perempuan itu buat, sehingga kan dia memanjat pagar ataupun dia memanjat tembok untuk dia tengok apa yang perempuan itu buat. Dan dalam suasana yang sebegitu, kita tahu, kita nampak benda ni tak bagus lah, betul tak tuan-tuan? Apa benda nak mengintai orang pula? Tapi benda ni dikisahkan. Fudail bin Iyad menceritakannya. Dan ketika dia memanjat tembok tersebut dan untuk melihat perempuan tersebut sedang membaca Al-Quran. Dan pada waktu itu, ayat yang dibacakan oleh perempuan tersebut adalah daripada satu surah, daripada surah Al-Hadid. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu
an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat ni pendek je. Dia dengar benda tu. Yalah, dia faham bahasa Arab. Itu satu kelebihan lah. Ada orang Arab. Dia faham. Apa maksud ayat ni? Dalam surah Al-Hadid ini, Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah menyela manusia. Dia kata apa? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Bukankah telah datang segala peringatan? Yang mana peringatan itu telah datang kepada orang yang beriman. Untuk mereka an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Untuk hati mereka ini tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala li zikrillah, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan Al-Quran. Dia dengar ayat tu saja. Dan apa yang berlaku kepada dia? Dia turun daripada tembok tersebut. Dia kata apa? Bala ya Rab. Qad an. Dia kata, ya Allah, benar. Dan inilah waktunya sekarang untuk aku menundukkan jiwa aku, untuk aku menundukkan jantung hati aku yang mana sebelum ini yang penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Maka inilah masanya untuk aku menunduk. Aku patuh kepada kamu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas peristiwa itu, Fudail bin Iyad kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau belajar menuntut ilmu sehingga beliau ini terkenal sebagai Abid Al-Haramain. Orang yang dikatakan adalah sebagai seorang yang kuat beribadat di Al-Haramain, iaitu di Mekah dan juga di Madinah. So ini nak menunjukkan kadang-kadang peringatan yang tepat, baligh yang kita sebutkan tadi, balaghah, balighan, itu kadang-kadang memerlukan kepada masa dan juga situasi yang tepat. Dan benda ini sebenarnya payah kita nak dapat. Mungkin hanya dengan sesiapa saja yang Allah berikan. Yang tuan-tuan pun sendiri dengar. Kadang-kadang tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada orang favourite tuan-tuan yang mungkin tuan-tuan selalu dengar ceramah dia. Yang mana bila dia bercakap ataupun dia menyampaikan ilmu tu, benda tu masuk dalam hati tuan-tuan. Masuk dalam jantung hati kita. Dan benda tu tak ada pada orang lain. Walaupun tuan dengar, tuan-tuan dan puan-puan dengar ceramah orang lain, kadang-kadang kita dengar dia, ni ustaz ni lah melawak je. Ustaz ni kita kenal. Ustaz ni untuk kita bergelak saja. Sebagai contoh. Tapi ustaz ni lain macam sikit. Dia bercakap ni, benda ni kena betul. Orang kata makan dalam. Kena aje. Apa yang dia sebut kena aje dengan kita. Benda yang baik yang disampaikan, ataupun benda juga perkara-perkara yang ancaman yang disampaikan, benda tu terkena pada kita. Benda ni payah tuan-tuan untuk dapat. Orang yang boleh dapat benda ni adalah memang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara orang kata apa? Dalam masa yang tepat, situasi yang tepat, satu teguran ataupun satu peringatan itu boleh terlekat kuat dalam jantung hati seseorang. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak ceritakan juga, ada satu kisah. Dan benda ini berlaku, sanad dia, tuan-tuan, Ustaz Fahmi mengajar di sini kan? Cerita ni, sanad ni saya dapat daripada dia. Nak kata sanad ni memang saya mendengar sendiri daripada dia. Dan tuan-tuan mungkin pernah dengar. Saya bukan nak mengangkat, dalam cerita ni nak mengangkat sesiapa, tapi bagi saya, kisah ni sangat ajib bagi saya. Macam mana seseorang itu dengan hanya dia bertanya saja, memberikan satu percikan untuk seseorang itu berubah. Kisah ni kisah mengenai apa? Sebab kisah ni Ustaz Fahmi sendiri mendengar daripada orang yang terlibat dengan situasi tersebut. Baik. Saya alhamdulillah, saya direzekikan pada tahun lebih kurang 2015 hingga 2017. Saya berkhidmat bersama dengan mantan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang berhormat Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, iaitu juga bekas mufti wilayah persekutuan kita yang sebelum ini. Ada satu kisah yang saya dengar daripada Ustaz Fahmi, adalah yang mana ianya diceritakan sendiri oleh driver dia. Driver kepada Datuk lah. Jadi Datuk ni ke mana-mana dia ada driver dia, nak bawa ada mesyuarat dan sebagainya, dia ada orang dia. Driver dia ni isap rokok. Bukanlah saya ceritalah. Maknanya nak cerita. Driver dia ni isap rokok.
Jadi dalam banyak-banyak keadaan. Jadi kalau orang isap rokok ni selalunya dia ada bau lah. Kan? Memang orang tahu dia akan ada bau. Rokok tu mungkin kena pada baju dia ataupun bila dia bercakap berbau dan sebagainya. Dan nak jadikan cerita, mungkin pada waktu itu driver tu sedang merokok dan kemudian tiba-tiba dia nak kena bawa Datuk selepas itu ke satu tempat. Jadi dia pun masuk dalam kereta, bersiap-siap nak masuk, nak bergerak lah. Jadi Datuk pun dah ada dalam kereta. Mungkin bau tersebut Datuk tahu dan dia tanya pada, dia bertanya, dia bukannya bagi teguran tuan-tuan, dia tanya kepada driver tu. Dia kata, saya tak nak sebut nama, dia kata, kalau kita letaklah nama dia Azlan lah kata. Azlan, kamu merokok ke? Dia tanya tu je pada pemandu tu. Dia tanya dengan cara yang baik lah. Tuan-tuan pun tahu sendiri, Datuk Dr. Zul, dia lembut orang ni kan. Dia tanya, Azlan, kamu ni merokok ke? Dan driver tu kata, saya tak tahu Ustaz. Dia cerita pada Ustaz Fahmi. Saya tak tahulah, pertanyaan itu menyebabkan saya rasa, saya tak tahu, saya rasa malu sangat. Dan selepas pertanyaan itu, saya dah tak merokok, kata dia. Bayangkan, hanya dengan satu soalan saja yang ditanyakan oleh seseorang, sehingga dia memberikan satu kesan yang sangat besar dalam kehidupan dia, sehingga dia tinggalkan merokok. Dia kata, apa Ustaz, lepas soalan tu saya dah tak pernah merokok dah Ustaz. Nak katakan, masa, tempat, situasi kadang-kadang memainkan peranan yang sangat penting kalau kita nak menegur. Sebab tu kita jangan nak tegur orang ni tak tentu ala tuan-tuan. Nampak di hadapan orang. Mungkin anak-anak kita tegur anak-anak kita marah di hadapan anak-anak yang lain. Ataupun di khalayak ramai dan sebagai contoh. Kadang-kadang kita tak tahu situasi dia, psikologi dia yang menyebabkan mungkin pada masa-masa yang akan datang mereka menyimpan dendam, dia ingat benda tu sampai bila-bila. Mungkin mak ayah aku ni dah malukan aku kan. Dia tak pernah tanya pun sebab apa aku buat. Tahu-tahu terus marah aja. Kadang-kadang benda ni mengambil, orang kata apa, mengambil tempat dalam pembentukan sahsiah ataupun pembentukan seseorang itu daripada dia kecil sehingga dia besar. Baik. Itu mengenai yang mana kalau kita sebutkan di sini adalah mau'izah, iaitu kita katakan teguran ataupun peringatan itu kadang-kadang diperlukan bukanlah dalam tempoh sentiasa perlu kita peringatkan pada orang. Dia ada masa-masa. Kita kena cari. Mungkin masa-masa ni yang sesuai. Kan? Masa-masa santai. Kita cakap dengan dia. Ayah ada benda nak cakap dengan kamu. Kata sebagai contoh. Perangai kamu ataupun tabiat kamu ni sebagai ni tak berapa elok. Sebagai contoh. Ada masa-masa yang boleh kita letakkan. Baik. Dan antara yang kita boleh lihat di dalam hadis ini, pesanan Nabi SAW. Yang pertama apa? Bittaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah. So ada dua perkara kat sini yang Nabi wasiatkan kepada kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dia katakan kedua-dua nasihat ini bertakwa kepada Allah dan juga kita sam'i wat-ta'ah. Kita patuh kepada ulil amri, dengar dan patuh kepada orang di atas kita, ulil amri. Ianya adalah jalan bagi dua keselamatan. Taqwa Allah, bertakwa kepada Allah adalah untuk jalan kita selamat di akhirat. Dan kita mendengar apa yang disuruh ataupun apa yang telah diperintahkan oleh pemimpin. Itu adalah jalan keselamatan kita untuk kita berada di dunia. Selagi mana arahan ataupun peraturan yang ditetapkan oleh ulul amri, maka benda itu tidak bersifat maksiat. La ta'ati fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah kata taatilah Allah, turutilah Allah, taatilah juga Nabi SAW dan juga pemimpin di kalangan kamu. Dan ketaatan yang disebutkan di dalam Al-Quran ini bukan bersifat mutlak. Seperti mana kita perlu patuh kepada Allah dan Rasul. Sebab itu kita perlu timbang tara. Apa yang telah diputuskan oleh kerajaan sebagai contoh ulil amri. Yang baik kita ambil. Yang tak elok ataupun yang mungkin perkara yang tidak bersesuaian ataupun mungkin melanggar sebagai contoh dasar-dasar Islam, maka kita tolak.
Dan kita tidak berkompromi dengan perkara-perkara keburukan dan perkara-perkara yang bersifat maksiat. Sebab itu selagi mana para pemimpin itu bagi sesuatu umat Islam itu, dia menjalankan tanggungjawab dia dan meletakkan Islam ataupun dasar-dasar Islam itu di dalam dia punya, dia tidak kacau dasar-dasar Islam. Sebagai contoh, naik pemimpin mana-mana dia kata tak boleh semayang jemaah kat masjid sebagai contoh. Tapi ustaz baru ni sebab kita COVID tak boleh semayang Jumaat. Tak, itu lain lah. Itu ada timbang tara benda yang lain. Tak, secara mutlak dia kata tak boleh solat, baca Quran tak boleh. So pada waktu itu kita tidak boleh berkompromi. Maka itu jalan keselamatan kita. Ada dua jalan. Bertakwa kepada Allah untuk kita selamat di akhirat, dengan kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh para pemerintah dalam perkara yang makruf. Itu akan menjadi satu jalan keselamatan kita di atas dunia kita, dunia yang kita sedang lalui. Dan Nabi SAW meneruskan lagi, fa'alaikum bisunnati, fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan kalaulah kita berada pada satu zaman Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, kata Nabi, kamu akan melihat perselisihan yang sangat besar, perbalahan yang sangat besar di kalangan umat kita ini. Bahkan benda ini berlaku, tuan-tuan. Benda ini berlaku. Dan apa dia punya SOP ataupun guideline dia? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Wajib ke atas kamu untuk ikut sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafair rasyidin. Dan juga sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suruh pegang benda tersebut. Addu bin nawajis. Addu alaiha bin nawajis. Dan genggam, gigit dengan gigi geraham. Maknanya pegang betul-betul. Ikut sunnah Nabi dan juga ikut sunnah para khulafa ar-rasyidin. Baik. Apa itu sunnah? Kenapa kita perlu ikut sunnah? Dari sudut bahasa, sunnah ini adalah jalan yang telah dilalui ataupun kesan jalan yang telah dilalui. Sebab itu disebutkan sunnah ini adalah tariqatu maslukah, iaitu jalan yang telah dilalui. Bila kita kata ikut sunnah, maksudnya kita ikut jalan yang telah dilalui. Siapa yang dah lalui jalan tersebut? Siapa, tuan-tuan? Nabi SAW dan juga para sahabat. Mereka yang ikut Nabi. Itu maksud dia. Wajib ke atas kita untuk ikut sunnah Nabi SAW. Ikut jalan yang Nabi dah berikan kepada kita. Kalau tuan-tuan yang kaki hiking dan sebagainya, masuk jungle trekking dan sebagainya, tuan-tuan akan jumpa satu denai jalan yang orang pernah lalui. Yang mana kalau kita tahu, kalau kita ikut jalan tu, kita akan sampai ke tempat tu. Dan kalau kita cuba keluar daripada jalan tu, mungkin kita boleh sesat barat. Nak digambarkan secara mudahnya. Maksudnya kita ikut satu jalan yang mana Nabi dah buat. Nabi dah lalu dah. Nabi dah tempuh. Para sahabat dah tempuh. Para tabi'in dah tempuh. Maka itu jalan yang kita ikut. Dan sebab itu bila kita cerita tentang sunnah, dari sudut orang kata istilahnya ataupun syara'an dia, segala apa yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada apa? Daripada perkataan baginda, daripada perbuatan baginda, daripada takrir apa yang Nabi SAW takrirkan. Dan begitu juga dari sudut apa? Dari sudut akhlak Nabi SAW. Makanya kita ikut 3 benda ini ataupun 3-4 perkara yang disebutkan ini. Benda apa yang Nabi buat, benda apa yang Nabi sebut, dan benda apa yang Nabi takrirkan. Takrir ini, tuan-tuan, kita katakan apa yang Nabi, perkara yang Nabi diamkan tapi Nabi tak larang. Maknanya benda itu boleh dilakukan. Pengiktirafan Nabi terhadap sesuatu perkara walaupun perkara tersebut Nabi tak buat. Itu yang disebutkan sebagai takrir. Kita kena pegang sunnah Nabi. Hadis ini menjadi dalil yang sangat kuat untuk kita betul-betul pegang sunnah Nabi SAW. Jadi bila kita dah ada satu, orang kata, formula ataupun satu kaedah ini, ataupun satu SOP ini, maka kalau kita lihat apa yang berlaku di sekeliling kita, benda yang bercanggah sebagai contoh. Tuan-tuan lihat apa yang perkara yang berlaku sekarang ini yang mungkin
benda ini yang kita nampak seolah-olah percanggahan. Maka kita perlu berbalik kepada sunnah Nabi SAW. Sebab itu dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kita lihat ada satu perkara yang diperselisihkan, maka kita kembalikan kepada Allah dan kita kembalikan kepada Rasul. Kita rujuk balik apa kitabullah sebut, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga apa yang ada di dalam sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang ada orang cuba nak, bukanlah cuba, benda ni diperbincangkan. Dia kata, boleh ke Ustaz kita rujuk terus kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Ini kita rujuk terus Quran, kita rujuk terus hadis. Sebenarnya kita nak faham benda ini bila Allah kata, kita perlu faruddu ilallahi wa rasul. Kita kembalikan kepada Allah dan kita kembalikan perkara ini kepada Nabi SAW dengan merujuk Al-Quran dan juga merujuk Sunnah. Sebenarnya ayat ini telah merangkumi ulama-ulama juga yang telah merujuk Al-Quran dan juga yang telah merujuk Sunnah Nabi SAW. Adakah bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan untuk kita rujuk Al-Quran dan As-Sunnah itu, maka ianya tidak termasuk juga golongan para fuqaha? Tak, ulama-ulama yang lain juga perlu rujuk kepada Al-Quran dan juga rujuk kepada Sunnah Nabi SAW. Jadi bila ada orang kata kita rujuk Al-Quran, kita rujuk Sunnah, sebenarnya dia dah mencangkupi sebenarnya. Maknanya kita rujuk juga ulama-ulama yang berpandukan dengan Al-Quran dan juga ulama-ulama yang berpandukan dengan hadis Nabi SAW. Kita tengok apa benda isunya, apa masalahnya. Kata sekarang ni kalau tuan-tuan dengar ada tentang zikir hu, ha, dan sebagainya. Kita tengok, kita bentangkan, kita letakkan dalam neraca Al-Quran dan As-Sunnah sebagai contoh. Benda ni ada tak berlaku? Ada tak Nabi sebutkan? Ada tak hadis yang ceritakan tentang cara zikir yang begitu? Sebab Nabi SAW hidup selama 23 tahun dan sepanjang 23 tahun itu wahyu turun. Adakah Nabi tidak diajarkan ataupun di dalam wahyu tersebut, Nabi tidak diajarkan cara berzikir? Bahkan banyak tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab hadis, Riyadus Salihin dan sebagainya, Bulughul Maram, ada kitabul da'wat, ada kitabul azkar. Bahkan Al-Imam Nawawi ada satu kitab khusus menceritakan tentang zikir-zikir Nabi. Cuba cari dalam tu, ada tak cara yang sebagai contoh, orang kata menari. Berzikir sambil menari. Kita nampak macam seolah-olah menari. Break dance. Tuan-tuan buka di YouTube, banyak tuan-tuan boleh jumpa. Adakah itu di atas sunnah Nabi? Dan kalaulah kata juga, cari juga, adakah juga kalau ikut hadis ni, ada tak juga Khulafa Ar-Rasyidin buat benda tersebut? So ini sebenarnya neraca kita. Tengok benda tu, kita bentangkan, tengok dalilnya daripada Al-Quran. Al-Quran kata ada anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qu'udan, ada yang apa? Wazkurullaha qu'uda, maksudnya berzikirlah kamu dalam keadaan duduk. Ada yang kata dalam keadaan berbaring dan sebagainya. Adakah dengan duduk, berbaring, berdiri tersebut disebutkan dengan keadaan begitu adalah menunjukkan untuk menari? Adakah sebegitu ditafsirkan ayat begitu? Ataupun ada hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW kalau berzikir dengan keadaan-keadaan begini? Sebab itu kita perlu kembali bentangkan hujah-hujah. Tengok Al-Quran kata bagaimana, ulama kata dalam hadis ini, dalam tafsir ini, macam mana nak memahami ayat ini, dalam sunnah ini. Sebab itu perlu, kalau kita tidak ada sunnah Nabi SAW, banyak perkara yang tidak akan jelas dalam kehidupan kita. Al-Quran sebagai induk dan hadis Nabi adalah sebagai penafsir ataupun pelengkap kepada Al-Quran tersebut. Baik. Addu alaiha bin nawajis, genggam kuat-kuat benda tersebut, sunnah Nabi tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berjaga-jaga dengan perkara-perkara yang direka di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Dan kerana apa? Setiap perkara yang diada-adakan itu, iaitu perkara bid'ah itu adalah dalalah, kesesatan. Baik. Kadang-kadang isu ni, kalau orang sebut cerita bincang tentang bid'ah ni,
Dia ada banyak interpretasi dalam bid'ah ini. Tetapi apa yang boleh saya sebutkan? Bila kita sebut tentang bid'ah ini, bukanlah kita kata kita nak, bukanlah bila seseorang itu menceritakan tentang bid'ah, adakah semata-mata dia ceritakan tentang bid'ah itu adalah tugas dia untuk membid'ahkan amalan seseorang? Tak. Kerana apa? Kerana benda ini yang pertamanya Nabi sebut. Ada bid'ah itu dalam agama, Nabi sebut. Sebab kalau tuan-tuan belajar ulumul hadis, bila kita dah belajar apa itu sunnah, lawan kepada sunnah apa dia? Bid'ah. Lawan kepada sunnah adalah bid'ah. Dan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh buat bacaan yang lanjut. Ada satu yang bagi saya buku yang sangat nipis, yang ringkas, yang boleh tuan-tuan baca. Tapi saya tak tahu boleh dapat lagi ke tidak. Ianya ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Hafizahullah, iaitu tajuk kitab itu Sunnah dan Bid'ah. Tak silap saya dikeluarkan oleh PTS. Buku tu kecil je tuan-tuan, bersaiz poket, dan saya rasa mungkin dalam setengah jam atau sejam tuan-tuan boleh habis baca. Keluaran PTS. Dan itu di situ Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada berikan gambaran yang mudah untuk kita memahami apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Secara mudahnya kita katakan bid'ah ini adalah perkara yang direka di dalam agama. Tuan-tuan, kalau nak bincang isu bid'ah ini, benda ni banyak tuan-tuan. Sebab tu kita katakan, kita letakkan satu neraca yang senang tadi. Kalau kita nampak benda ni orang khilafkan, benda ni bid'ah ke tak bid'ah? Khilaf, betul tak tuan-tuan? Nabi kata, fasayara ikhtilafan katsira. Kamu akan nampak benda ni akan diperselisihi oleh ramai orang. Ada orang kata benda ni bid'ah, ada orang kata benda ni tak bid'ah, amalan tersebut. So, kita ikut apa yang Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati. Ke atas kamu, wajib ke atas kamu untuk berpegang pada sunnah. Tengok dalam isu ini, sunnah Nabi macam mana? Apa yang Nabi buat? Adakah dakwaan yang kata bid'ah itu betul? Adakah dakwaan yang kata tak bid'ah itu betul? Kerana apa? Kebenaran itu hanya satu je tuan-tuan. Dia tidak akan ada banyak kebenaran. Kita akan lihat yang mana yang dekat dengan sunnah Nabi, maka itulah yang kita nak. Kita nak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pun duit pun, tuan-tuan nak duit yang betul, tuan-tuan tak nak duit yang palsu, betul tak tuan-tuan? Apa yang boleh kita buat dengan duit palsu? Kita bayar pun tak laku, kita simpan pun tak ada nilai. Kita nak benda-benda yang sebagai contoh, kita katakan amalan kita ini kita kata bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Meskipun dalam perbahasan ada khilaf-khilaf yang muktabar, maka kita raikan. Orang kata, yalah banyak benda sunnah ni banyak tuan-tuan. Kan? Ada yang kata basuh kepala contoh dalam mazhab kita, basuh kepala sikit pun dah dikira, 3 helai rambut pun dikira basuh kepala. Mazhab Hanafi dia kata tak, kena basuh semua. Kan, sahabat-sahabat kita tengok saudara-saudara kita daripada India, Bangladesh, China, cara dia orang ambil air semayang, kadang-kadang lain. Itu khilaf yang muktabar. Kerana apa? Dalam hadis ada menunjukkan benda tu. Ada Nabi yang buat basuh semua, ada sebahagian ni Nabi buat basuh sebahagian. Maksudnya asasnya ada, sunnah tu ada. Ini kalau benda yang tidak ada, macam mana kita nak kata benda itu sunnah? Sebab kita katakan sunnah itu adalah benda yang Nabi sebut, Nabi buat dan apa yang Nabi takrirkan. Kalau kita claim sesuatu ini sunnah Nabi SAW. So kita kena letakkan, tarakan balik, timbang balik benda itu pada neraca yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan itulah, dan sebab apa? Kerana bid'ah itu boleh membawa kepada kesesatan. Dan bid'ah ini banyak. Ada bid'ah amaliyah dari sudut amalan kita. Dan juga ada bid'ah i'tiqadiyah dari sudut i'tiqad, pemahaman kita kepada sesuatu perkara. Sebagai contoh kita lihat apa yang berlaku dalam majoriti ataupun apa yang ada sekarang. Antara contoh yang mudah bid'ah i'tiqadiyah adalah agama-agama ataupun yang kita katakan ajaran-ajaran yang menyeleweng. Syiah sebagai contoh. Adakah cuba kita letakkan dengan cara itu, betul ke sunnah Nabi itu dengan cara beriktikad orang Syiah itu adakah sama dengan sunnah Nabi? Tak. Macam mana kita boleh kata benda itu sama dengan sunnah Nabi kalau mereka ini mengkafirkan para sahabat? Mereka klaim bahawa Al-Quran kita ini tak lengkap. Dari sudut usul agama itu sendiri dah bermasalah. Dan benda itu tidak ada di dalam Islam. Itu dipanggil bid'ah i'tiqadiyah. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Dan kalau ada juga amalan-amalan ataupun kumpulan-kumpulan yang menyeleweng,
maka itu juga termasuk di dalam kategori bid'ah juga. Kerana apa? Bid'ah ianya bukan hanya semata dari sudut amalan kita kata benda ni bid'ah, benda ni tak. Kadang-kadang dia juga merujuk kepada i'tiqad, pemahaman kita terhadap sesuatu cara kita i'tiqad beragama kita itu sendiri. Dan saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan, sekitar syarahan ringkas mengenai hadis yang ke-28 ini. Semoga kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk kita terus melazimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita bila kita berada pada satu sunnah Nabi tuan-tuan, kita akan merasakan nikmat. Bila kita, sebab apa? Kita rasa tenang. Benda ni Nabi buat. Benda ni ada asasnya dalam agama. So kita tak ada rasa ragu-ragu. Dan benda itulah juga nanti yang mana kalau kita buat, benda itu pahalanya akan sampai kepada Nabi. Sebab benda tu Nabi yang buat, Nabi yang ajar. Macam mana kita nak claim benda yang Nabi tak ajar? Jadi benda itu tak akan sampai pahalanya kepada Nabi. Tapi apa yang kita buat sekarang ini, kita solat, kita selawat dan sebagainya, kita zikir atas jalan yang telah Nabi SAW ajarkan, maka kesemuanya itu dapat kepada Nabi SAW, iaitu sebagai guru utama kita di dalam kita mempelajari ataupun kita nak mengenal agama ini. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan meletakkan kita di dalam rahmat, kasih sayang dan juga keselamatannya, dan semoga kita dapat menyampaikan hadis yang kita sebutkan ataupun pelajari pada hari ini kepada mereka yang tidak hadir, pada sanak saudara, rakan-rakan dan yang lainnya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.